Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Bahz bin Hakim an abihi an jaddi radhiyallahu anhum قال قلت يا رسول الله من أبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرأ. قال أبو داود الأقرأ الذي ذهب شعر رأسه من السم atau kama qal. Hadis hasan sahih riwayat Abu Daud daripada Bahz bin Hakim, daripada bapa dia, daripada datuk dia, radhiyallahu anhum ajma'in. Bahz bin Hakim ini dia tabi'in. Dia tak dan jumpa sahabat. Bapa dia Hakim bin Muawiyah adalah tabi'in dan jumpa sahabat. Datuk dia Muawiyah bin Haidah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada datuk dia yang bernama Muawiyah bin Haidah, datuk dia kata dia pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah, man abarru? Dia tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang ni, kepada siapa yang kita patut utamakan nak buat baik? Kita disuruh buat baik ke semua orang. Tapi dalam ramai-ramai itu, siapa yang paling utama kita kena buat baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummak, summa ummak, summa ummak. Nabi kata siapa-siapa pun paling utama dia buat baik ialah pada mak dia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata buat baik pada mak,
buat baik pada mak, buat baik pada mak. Summa abak. Kali keempat, Nabi kata, buat baik pada bapa. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa mak kedudukan dia sangat tinggi. Sangat tinggi kedudukan mak ini sehingga kan Nabi SAW kata dalam pada kita disuruh berbuat baik, maka kepada mak itu lebih utama kita buat baik. Nabi ulang 3 kali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tumpang masih ada mak, buatlah seberapa baik yang kita boleh buat. Summal aqrab fal aqrab. Nabi kata lepas kita dah pastikan kita buat baik ke mak kita buat baik ke ayah kita buat baik kepada al-aqrab. Summal aqrab. Kepada kaum kerabat yang dekat, kemudian yang dekat kepada yang dekat. Mana kalau disusun ikut priority. Mak, ayah, adik-beradik. Abang, kakak, adik menduduki tempat yang ketiga. Summal aqrab, summal aqrab. Kemudian adik-beradik yang dekat, kemudian makin jauh, makin jauh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Muawiyah bin Haidah, dia kata waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas'alu rajul maulahu min fadlin huwa 'indah fayamna'uhu iyyahu illa du'iya lahu yawmal qiyamati fadluhu alladhi mana'ahu syuja'an aqra. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kalaulah sekiranya satu lelaki minta lebihan harta daripada tuan dia. Satu orang yang menjadi khadam kepada satu orang, dia nampak tuan dia ni kaya. Tuan dia ni ada lebihan duit ringgit, ada lebihan makanan, ada lebihan segala-gala. Maka dia minta yang lebihan tuan dia tu bagi ke dia sikit. Dan benda tu huwa indah. Nabi kata memang ada. Duit dia ni memang makan tak habis. Makanan yang ada kat dia pun memang tak habis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dekat dia rezeki yang melimpah ruah. Maka khadam dia, orang yang kerja dengan dia ni susah. Minta sikit pertolongan dia. Dan dia sebenarnya mampu untuk tolong. Tapi dia tak mau tolong. Illa du'iya lahu yawmal qiyamati fadluhu alladhi mana'ahu syuja'an aqra. Nabi kata di hari akhirat esok, lebihan harta yang dia bakhilkan itu, lebihan harta yang dia kedekut tak mau nak bagi dekat orang kerja dengan dia dulu tu, akan dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat esok, suruh mai berjumpa dengan dia, tuan punya harta ini. Tapi pada hari itu, harta dia mai dalam bentuk syuja'ul aqra, dalam bentuk rupa sekong ulang yang besar dan berbisa. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud yang mengeluarkan hadis ini kata, al-aqra allazi zahaba sya'ru ra'si minas sum. Abu Dawud kata yang dikatakan ulang syuja'u aqra itu adalah ulang yang botak licin kepala dia kerana racun yang sangat berbisa yang ada dalam badan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa kita disuruh supaya ringan-ringankan tangan kita membantu orang-orang yang memerlukan bantuan.
Hadis ini nak beritahu dekat kita bahawa harta kalau kita simpan, kita himpun, kita kepui banyak-banyak, dia akan membawa malapetaka kepada kita. Hak mana Allah bagi itu guna untuk kadar keperluan kita dan keluarga. Hak lebih-lebih itu belajar-belajarlah. Kongsi dengan orang yang patut dikongsi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min sahibi ibil la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yawmal qiyamah أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولصاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنتطح بقرونها وتطأه بقوائمها ولصاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرأ يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma min sahibi ibil la yaf'alu fiha haqqaha. Siapa-siapa yang masa atas dunia dia bela unta, tapi tak keluar zakat unta, illa ja'at yawmal qiyamah akthara ma kanat qat. Melainkan hari akhirat esok, unta hak dia bela ni akan mai ramai-ramai jumpa dia. Wa qa'ada laha biqa'in qarqar. Lalu turun unta ramai-ramai di tanah lapang, tempat diletakkan tuan dia masa dia atas dunia dulu. Tastannu alaihi biqawaimiha wa akhfaiha. Dan unta ni akan pijak-pijak tuan dia di tanah lapang itu dengan kuku-kuku dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini nak abang kat kita satu benda, jangan tak keluar zakat. Yang tu aja. Nabi kata siapa yang di atas dunia bela unta cukup nisab, cukup haul, cukup bilangan unta yang wajib keluar zakat dan cukup haul 1 tahun, dia saja tak keluar zakat kerana kedekut harta.
Hari akhirat esok, unta ni akan mai banyak-banyak, akan mai ramai-ramai. Boleh kata ramai ke unta? Akan mai ramai-ramai unta ni, akan mai banyak-banyak, serbu tuan dia. Di hari akhirat esok, dia akan pijak tuan dia dengan kuku-kuku dia. Demikian halnya wala sahibi bakar. Nabi kata macam tu juga dengan orang yang di atas dunia belah lembu. Dia tidak pernah keluar zakat lembu dia. Di hari akhirat esok, diheret dia pergi ke tengah padang yang luas. Biqa'in qarqar. Maksudnya di tengah padang yang luas. Dibawa mai lembu ni ramai-ramai. Mai pakai pijak dia dengan kuku dia. Dan bagi lembu ni ditambah pula, Nabi kata. وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. Dan lembu-lembu ni akan tanduk tuan dia dengan tanduk dia. وَتَطَعُهُ بِقَوَائِمِهَا. Dan dia tanduk, dia jijak pula dengan kaki-kaki dia. Semata-mata kerana dia ni masa hidup atas dunia dulu saudagar lembu, tapi tidak bayar zakat lembu. Demikianlah Nabi kata wala sahibi ghanam. Demikian juga orang yang duduk di atas dunia jadi penggembala kambing. Sama juga hal dia. Kalau sekiranya dia tidak bayar zakat kambing dia, di hari akhirat esok, dia akan diheret ke tengah padang, kambing akan mai ramai-ramai, akan pijak dia, akan tanduk dia dengan tanduk yang ditumbuhkan Allah kepada kambing-kambing itu. Tantahuhu biquruniha wa tata'uhu biazlafiha. Dia akan tanduk dengan tanduk-tanduk dia dan akan pijak dengan kuku-kuku yang ada di kaki dia. Kemudian Nabi kata laisa fiha jamma wala munkasir qarnuha. Pada waktu itu tidak ada lembu, tidak ada kambing yang tidak ada tanduk. Melainkan semua lembu, semua kambing akan ditumbuhkan tanduk pada dia. Wala munkasirun qarnuha. Dan tidak ada lembu, tidak ada kambing yang tanduk patah. Melainkan Allah elokkan tanduk dan bagi lembu dan kambing itu untuk tanduk tuan dia yang tidak keluarkan zakat ini. Dan kata Nabi wala sahibi kanzin. Dan demikian juga dengan manusia yang di atas dunia dulu banyak harta. Kanzun maksudnya harta, khazanah. Demikian juga manusia yang di atas dunia dulu banyak harta, banyak khazanahnya. La yaf'alu fihi haqqah. Yang dia tidak keluarkan hak harta itu. Hak harta apa dia? Zakat. Zakat ni tuan-tuan, kita kena faham satu. Bukan hak kita. Kalau kita ada RM3,000, 2.5% daripada RM3,000 itu bukan hak kita. Kalau kita simpan juga pun kita simpan hak orang. Walaupun duit tu kita yang usaha cari, walaupun duit tu kita yang generate, kita yang perbanyakkan dia, tetapi apabila dia melepasi nisab, dia sudah jadi hak orang. Hak siapa? Hak asnaf zakat. Hak orang fakir, hak orang miskin, hak mu'allaf, hak apa. Dia ada dalam simpanan kita. Selagi mana kita tak bawa keluar, maka selagi itu dia bakal membawa malapetaka ke kita. Setengah orang dia tak faham benda tu. Dia duduk nampak duit dia. Dia tak nampak kata duit orang ada dalam duit dia. Bukan di hari akhirat esok, kata Nabi SAW, illa ja'a kanzuhu yawmal qiyamah syuja'an aqra. Melainkan di hari akhirat esok, harta yang dia duk himpun, harta yang dia duk simpan, yang tidak keluar zakat itu, Allah ubah harta tu bagi jadi ulang besar. Syuja'ul aqra' ni kalau nak sebut dalam bahasa budak-budak muda hari ini, jadi anaconda. Harta tu sudah berubah daripada mai jadi ulang, daripada duit jadi ulang, daripada harta apa pun yang kita miliki, semua Allah ubah dia syuja'an aqra. Allah ubah dia bagi jadi ulang yang cukup besar. Yatba'uhu, tidak cukup Allah jadikan dia ulang, dia ikut kita. Yatba'uh maksudnya apa? Ulang tu ikut. Jadi macam bayang-bayang kita. Kita pergi mana pun bayang duduk ada tepi. Minta bagi ada cahaya aja, ada bayang.
Tak boleh lari kita ni. Tidak ada tempat sembunyi kita ni. Di hari akhirat esok, harta yang sudah bertukar rupa menjadi syuja'un aqra, yang bertukar menjadi ulang yang besar ni, yatba'u, dia mengikut tuan punya harta dia. Fatihan fahu. Nabi kata dalam keadaan duk buka mulut nak ngap kita. Dia ligan kita, dia ikut kita, dia rapat dengan kita dalam keadaan fatihan. Hal keadaannya fatih. Buka fahu, mulut dia. Duk buka nak telan kita. فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ. Tiap-tiap kali ulang tu main himpit dekat dengan dia, dia lari daripada ulang ni. Nabi kata. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Fayunadihi, ketika dia duk lari daripada kena hambat dengan ulang yang asalnya harta dia yang tak keluar zakat itu, tiba-tiba dengar satu suara yang menyeru. Suara tu kata khudh kanzak. Suara tu kata ambil ulang tu, itu harta khazanah engkau, ambil. Suara tu kata khudh, ambil. Dia kata khazanah yang kau himpun dulu, tu yang duk ligan hang tu bukan ulang, itu harta hang dulu, ambil dia. Allazi khaba'tah, itulah harta yang kamu simpan banyak-banyak dulu. Fa'ana anhu ghani, Tuhan kata aku pada hari ini ghani, aku kaya, aku tidak perlu harta engkau lagi. Zakat itu hak Allah. Allah cuma nak kita keluar zakat tu masa atas dunia. Bila pergi di hari akhirat esok, Tuhan kata aku tak mau dah hari ni. Hari ni hang nak pergi duk kira zakat berapa nak kena keluar. Hari ni nak pergi kira binatang ternak kan ada berapa ekor. Hari ni nak pergi kira ni berapa persen nak kena bawa keluar. Hari ni Tuhan kata al-yawm, pada hari ini, fa ana anhu ghani. Aku terhadap harta hang ni, aku dah cukup kaya. Tuhan kata, hari ni aku tak perlu apa-apa lagi. فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ. Apabila dia putih harap, putus asa, dia nampak memang dia tak boleh lari dah daripada kena kejar dengan ulang ni. Dia pun berhenti, dia pun suar tangan dia masuk di dalam mulut ulang itu. Kita boleh bayang tak benda ni nak jadi itu? Panjang umur, kita akan melihat bagaimana kiamat berlaku dan kita boleh tahu kalau betul kiamat yang Tuhan janji jadi macam mana yang dijanjikan, maka betullah apa yang akan kita lihat di mahsyar esok ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia dah tak dapat nak lari dah, salaka yadahu fihi. Dia huluk tangan dia masuk dalam mulut ulang tu. Fayaqdamuha qadmal fahli. Maka pada ketika itu ulang suja'ul aqra itu akan gigit dia macam mana menatang jantan. Dia kata menggigit mangsanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati dengan pesan dan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah mana pun tuan-tuan, lebih kurang kalau nilai semasa hari ini 3,000, 3,500, tinggi-tinggi 4,000 ringgit. Ada dalam simpanan kita bukan untuk tempoh 1 tahun. 2/5%, 2.5% itu adalah bahagian zakat. Hak mana yang dia buat balik, tak buat keluar dan sebagainya, balik tengok-tengok balik benda ni. Pasal apa? Tak buat keluar zakat ni bukan menunjuk kata kita champion, kita pandai lari diri daripada keluar zakat. Tetapi itu menunjukkan kebodohan kita yang kita menempuh susah besar di hari akhirat esok ni. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 208. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Mulk. Muka surat 208, 209. Muka surat 209 di bahagian tengah muka surat itu. Ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ayat tu. Maka adakah mereka yang berjalan tersembam muka itu lebih hidayah? Ataupun mereka yang berjalan betul di atas jalan yang betul itu terlebih hidayah? Tuhan nak tanya. Tuhan nak tanya kita. Pasal Tuhan tahu ramai manusia hari ini confused. Tak tahu hak mana betul. Dia duduk atas jalan betul pun dia confused lagi. Dia kata betul ke jalan aku ni? Hak duduk jalan tak betul pun duduk confused lagi. Duduk rasa betul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak tanya dalam ayat ni. Allah buat bandingan. Allah kata, afaman yamshi mukibban ala wajhi. Adakah orang yang berjalan atas muka? Orang berjalan atas kaki. Tapi di hari akhirat esok ada manusia dia berjalan atas muka. Bila Nabi SAW kata, pada hari akhirat esok ada orang berjalan atas muka. Sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, mungkinkah manusia berjalan atas muka? Nabi jawab balik. Nabi kata, siapa yang bagi manusia berjalan atas kaki lah ni? Sahabat kata, Allah yang bagi manusia berjalan atas kaki. Nabi kata, kalau Allah boleh jadikan manusia berjalan atas kaki, Allah boleh jadikan manusia berjalan atas muka. Ni kita hari ni yang duk berjalan kaki, duk jejak atas tanah ni. Siapa yang buat kita bagi berjalan guna kaki ni? Allah. Tuan-tuan boleh fikir tak kalau Allah daripada awal dulu, daripada zaman Nabi Adam dulu, Allah jadikan manusia berjalan atas tangan. Allah boleh buat tak boleh buat? Boleh. Manusia berjalan atas tangan, kaki naik ke atas. Tapi Allah tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal Allah Tuhan Maha Bijaksana. Dia tentukan satu-satu benda tu sesuai. Dia buat kaki, dia buat tapak kaki, habuan jejak tanah. Dia buat tangan, dia buat tapak tangan. Tapi bukan habuan nak pegang tanah. Habuan nak berdiri di atas. Tangan nak depan. Nak buat kerja guna tangan. Allah yang menjadikan manusia ni berjalan atas kaki. Kalau Allah berkuasa menjadikan manusia berjalan atas kaki, Allah berkuasa menjadikan orang yang berdosa di hari akhirat esok berjalan atas muka. Tuhan boleh buat apa sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah suruh Nabi baca ayat ni kepada manusia. Kalau dibuat bandingan antara dua, satu manusia berjalan atas kaki dan berjalan di atas jalan yang lurus, dengan manusia yang jalan sembah muka, hak mana hampa rasa betul? Manusia sendiri boleh jawab, sudah tentulah orang yang berjalan atas kaki di jalan yang betul. Itu yang betul. Dah kalau macam tu, pasal apa masa di atas dunia, hampa tidak mau ikut yang betul? Kalau kita tengok Quran banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun." Tuhan katakanlah wahai Muhammad kepada orang ni, sama ke orang jelek dengan orang yang buta? Allah bagi jadi orang yang mata jelek tengok nampak, dengan Allah bagi jadi manusia yang mata buta tengok tak nampak. Sama ke dua ni? Tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Orang jelek, dia bebas bergerak nak ke mana pun. Orang yang mata buta, susah. Dia perlukan bantuan untuk nak bergerak. Sudah tentu orang yang mata jelek dengan orang yang mata buta tak sama. Demikianlah tak sama antara Islam dengan bukan Islam. Demikianlah tak sama antara dosa dan pahala. Demikianlah tak sama di antara syurga dan neraka. Tak sama. Dalam ayat lain Tuhan kata, "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan nur." Tuhan kata, wahai Muhammad, bagi tahu dekat mereka, tanya mereka, adakah sama orang buta dengan orang yang jelek, dan adakah sama gelap dengan cahaya? Tuhan suruh tanya. Kita duduk dalam terang benderang cahaya dengan kita duduk dalam gelap tak ada cahaya, sama ke? Tak sama. Samakah Pulau Pinang dengan Selangor? Tak sama. Pulau Pinang ada air. Selangor hari ini 2 hari ada air, 2 hari tak ada air. Pun tak sama.
Tengok dalam televisi yang duduk cerita, saya sudah 2 hari tak ada pergi kerja. Satu perempuan India cakap semalam. Saya sudah 2 hari tak ada pergi kerja. Air juga tak ada. Macam mana mau pergi kerja? Tuan-tuan, tak sama tuan-tuan. Negeri ada air, negeri tak ada air. Tak sama. Kita tak cakap tentang soal cerah dengan gelap. Kita cakap apa pun kalau nak buat bandingan positif dengan negatif, tak akan sama. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu apa? Islam dengan agama bukan Islam. Tidak sama. Kita memilih untuk duduk di atas jalan betul dengan kita memilih untuk duduk dalam kesesatan. Tak sama. Kita memilih untuk nak jadi ahli syurga dengan kita memilih untuk nak jadi ahli maksiat. Tak sama. Tak sama atas dunia dan tak sama kesudahan di hari akhirat esok. Yang ni yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu. Ataupun mereka yang berjalan betul atas jalan yang betul itu terlebih hidayah. Hak mana satu? Orang yang jalan sembah muka itukah orang yang dapat hidayah, ataupun orang yang berjalan elok di atas jalan lurus itukah yang mendapat hidayah? Yakni misal mukmin dengan kafir. Maka sudah termaklum orang yang berjalan betul di atas jalan yang betul dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul itu yang terlebih hidayah daripada orang yang tersembah muka kerana menurut hawa nafsunya. Tak sama. Hari ni tuan-tuan pilih untuk sebelum maghrib main masjid lah. Pasal apa? Nak dengar Quran, nak dengar hadis. Dengan tuan-tuan tak mau ambil tahu hal agama, boleh sama ke dua golongan ini? Tak sama. Tak ambil tahu. Buatlah program masjid ke, program surau ke, masjid baru, masjid Petronas dia buat panggil tu. Pasal satu duduk kembang dengan Petronas, yang kedua color pun color Petronas. Dia buat panggil masjid Petronas. Buatlah masjid Petronas ke, buatlah surau Taman Terian ke, buat apa ke, aku adalah aku. Aku tak mau pergi. Panggillah main penceramah daripada Kuala Lumpur ke, panggillah main satu selebriti yang duk keluar TV, duk keluar radio ke, panggillah ustaz carok kampung mana ke, bagi aku sama saja, aku tak pergi. Samakah orang yang berpendirian macam tu dengan orang yang duk tengok kalender, hari ni kuliah di mana? Ada. Telefon pula lagi tanya, ada tak ada malam ni? Ada, insya-Allah mai. Samakah orang yang macam ni gelut nak ambil tahu hal agama dengan langsung tak mau peduli hal agama? Samakah? Tuhan tanya. Sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku adil. Orang yang awal-awal ni pagi-pagi subuh 5:30 bangkit dah, penjara siang dah. Pasal apa? Pasal nak pergi sembahyang subuh berjemaah. Dengan orang yang bangkit pukul 7:30, cerah dah, subuh terlepas apa terlepas. Adakah Allah akan memberi kepada dua golongan ini satu balasan yang sama di hari akhirat esok? Sudah tentu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan bagi kebaikan kepada orang yang nak kepada kebaikan. Pepatah Arab pun kata apa? Man jadda wajada. Man jadda, siapa pulut wajada, dia akan dapat apa yang hasil daripada pulut dia akan dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata olehmu wahai Muhammad, Muhammad manusia yang terlebih mulia makhluk, Allah sebut. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Muhammad ni siapa? Muhammad ni bukan lagu kita. Muhammad ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu manusia yang terlebih mulia. Dia bukan sahabat kita. Dia manusia macam kita, tetapi mulia dia bukan bandingan dengan orang yang mulia di kalangan umat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Katalah olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu, Dialah, yakni Allah itulah Tuhan yang telah menjadikan kamu daripada adam kepada wujud. Kita ni tak minta pun beranak mai atas dunia ni. Tuhan bagi kita jadi atas dunia ni. Sudahlah Allah jadikan kita atas dunia ni dan jadi bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran pada hati kamu. Tuhan bagi pula pasang aksesori yang berguna kepada kita. Allah buat manusia seketul
Allah bagi biji mata, boleh melihat. Allah bagi telinga, boleh mendengar. Allah bagi mulut, boleh bersembang. Allah bagi jadi tangan kaki, boleh bergerak, boleh guna untuk cari makan dan sebagainya. Allah bagi jadi hati dan perasaan. Allah pasang nafsu dalam diri manusia. Allah lengkapkan manusia dengan aksesori yang berguna. Allah jadikan semua benda ni kepada kamu. Maka hendaklah kamu beriman dengannya. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan bagi kat kita macam ni. Tuan-tuan, kalau kita rasa macam kita tak betul, kita kena tahu berapa ramai lagi orang yang kurang betul daripada kita. Tuan-tuan, kita duk kata kita ni susah hari ni. Dapat gaji pun tengah 2,000. Anak duk ada 6-7 orang di rumah. Kita duk rasa kita susah. Tuan-tuan tahu tak, ada orang gaji sebulan 500,000. Tapi Tuhan bagi dia sakit. Duit 500,000 sebulan, tak boleh nak beli kesihatan. Pitanya dia hari ni, dalam bank ada juta-juta. Pitanya dia hari ni, dia sanggup kalau nak bagi duit tu, minta kesihatan bagi kat dia. Allah tak bagi dekat dia kesihatan. Allah tak bagi dekat kita duit yang bertimbun-timbun. Tapi Alhamdulillah, Tuhan bagi kita sihat. Alhamdulillah. Boleh balik, boleh duduk lepas balik kerja pukul 4.30, pukul 5, boleh sampai di rumah, boleh duduk buka goreng pisang beli tengah jalan, boleh duduk hirup teh sambil duduk tengok jalan raya. Tuan-tuan, tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat, tuan-tuan. Pergi masuk hospital tengok macam mana ada di hospital. Hak kena brain tumor. Tak sedar diri, ini bukan seminggu, bukan 2 minggu. 3 bulan dah koma. Doktor kalau ikut jahat ni nak pergi picit hidung memang mampu buang. Menyemak. Doktor ni kalau jahat. Tapi doktor tak jahat. Biar pergi situ lah. Misi ni sampai cemuih dah. Tengok nombor katil tu pun kalau boleh tak mau tengok dah. Duk kena pergi duk salin kencing berak dia. Tak mati-mati. Brain tumor. Tu kata kat doktor, tu kata kat misi apa? Anak-anak sendiri. Doktor bukan adik-beradik dia. Misi bukan adik-beradik dia. Kalau dia menyampah dengan pesakit ni, memang patut. Bini dengan anak-anak sendiri. Seminggu masuk tu tak kira dah ulang alik ambil cuti. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, cuti habis dah. Cuti habis tak apa, kau Sabtu Ahad boleh balik tengok. Dia main 2 bulan, dia main 3 bulan, Sabtu Ahad pun tak balik dah. Nampak tuan-tuan, nilai seorang manusia ni, nilai kita ni teratur je. Allah bagi sakit sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, setengah tahun, setahun sakit, orang tak peduli dah. Macam tu aja. Hari ini siapa nak bercakap tentang MH370? Kalau bercakap pun tak rancak dah. Cakap nak bagi orang sedih pun tak sedih dah. Itulah hakikat hidup atas dunia. Itulah hakikat hidup atas dunia. Berapa hari orang nak sedih dengan kita? Sehari, 2 hari hangat, semua orang cakap, semua orang sedih. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, orang tak ingat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang manusia nak banggakan pada diri dia? Melainkan kalau sekiranya dia manusia bagus, dia manusia baik, dia manusia yang beriman kepada Allah, dia manusia yang berilmu, dia manusia yang banyak tolong orang masa hidup di atas dunia, dia satu orang yang banyak menyebarkan ilmu kepada orang masa hidup di atas dunia, dia dah mati 10 tahun dah, orang dah sebut dia lagi. Orang dah sebut lagi. Masya Allah, kata dia ni, sebut kebaikan dia. Masya Allah, dia ni, orang sebut kebaikan dia. Maka nilai kita ni pada apa, tuan-tuan? Bukan pada rupa parah kita. Bukan pada harta benda kita. Tapi nilai kita pada kebaikan yang ada pada diri kita. Di situlah nilai yang dinilai oleh Allah dan oleh manusia yang ada di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan Rasulnya, dengan Quran. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat manusia ni akal fikiran, Allah bagi pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Allah bagi semua benda ni supaya manusia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi-Nya dan beriman dengan Qurannya. Itu yang Tuhan nak. Tanda terima kasih kita ni tak cukup dengan Alhamdulillah.
Tanda terima kasih kita ni ialah dengan kita buktikan keimanan kita kepada dia. Sultan Brunei, Allah bagi dekat dia kaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kubah Masjid Hasanal Bolkiah itu buat pada mai betul. Kaya. Dalam istana dia ni segala kepala pancung, segala frame gambar, mai tulin. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hari bulan 4 dia implement hudud dalam negara dia. Itu tanda syukur. Itu tanda syukur dia kepada Allah. Hari ini jurucakap daripada PBB bantailah Brunei. Hari ini jurucakap daripada PBB, United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hari ini dah keluar statement dah, memberi amaran kepada Brunei dengan pelaksanaan hudud itu. Kerana hudud itu, kata dia, tidak menghormati hak asasi manusia. Hang jaga rumah tangga hang. Tuan-tuan jangan ingat kita duk bercakap pasal undang-undang Islam apa semua kita boleh buat senang-senang. Jangan tuan-tuan. Brunei try dulu. Itu dia negeri banyak duit. Brunei tuan-tuan, sultan dia kalau teringat kata Nabi semayang subuh di Masjid Nabawi, malam ni dia terbang pergi. Tak payah minta visa, tak payah apa. Dia naik personal jet dia, esok subuh dia semayang di Masjid Nabawi. Lepas semayang subuh Masjid Nabawi, dia kata balik makan tengah hari di Brunei. Dia balik. Lepas makan tengah hari, dia kata Aisyah ingat nak pergi Masjidil Haram. Dia pergi Masjidil Haram. Allah bagi dekat dia macam tu punya kemewahan, macam tu punya kesenangan. Dia balik kepada Allah dengan melaksanakan hukum yang Allah suruh. Dia manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pihak yang nak menghalang ni, siapa? Sampai United Nations bercakap tentang Brunei. Yang Amerika sendiri tak menghargai hak kemanusiaan, pergi bunuh orang di Afghanistan, pergi bunuh orang di seluruh dunia, suka hati dia bagi green light kepada Yahudi, Israel, bunuh orang Islam Palestin, dia benarkan keganasan berlaku di seluruh dunia, dia tak peduli. Yang Brunei nak hukum orang salah, yang tu dia ambil berat. Inilah dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah bentuk halangan dan ancaman yang dilalui oleh Nabi SAW semasa hayat Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata bukti syukur dan terima kasih kita kepada Allah ialah kita junjung segala suruh dan tegahnya dan jangan berpegang melainkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, qalilan ma tashkurun. Sikit orang yang syukur kepada Allah atas nikmatnya. Itu dia, Tuhan tahu dah. Tuhan yang buat manusia, Tuhan yang turunkan Quran. Tuhan tahu dah, manusia ni hak ramai tak bersyukur. Hak bersyukur ni sikit sahaja. Firman Allah, qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kata olehmu wahai Muhammad, dialah, yakni Allah, Tuhan yang menghambur di atas muka bumi ini, penuh kamu di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Tuhan yang membiarkan manusia di atas muka bumi. 6 bilion manusia ada atas muka bumi ini. Semua ni makan rezeki daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bilion orang nak makan. Allah sediakan rezeki. Heran tak heran tuan-tuan? Nelayan turun ke laut, ikan ni macam tak habis. Heran. Seorang-seorang pergi melantak bukan seekor ikan. Heran. Tak habis ikan di laut. Tak habis dengan sotong, dengan ketang, dengan apa ni, dua ada situ lah. Hang turun cara-cara nelayan perahu kecil pun bawa balik hasil. Hang turun pergi dengan pukat tunda pun bawa balik hasil. Heran. Tak habis spesies binatang laut yang nak jadi makanan kepada kaki-kaki melantak di atas dunia ni. Siapa yang jadikan segala ikan, udang, ketam, sotong ni siapa yang buat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bilion manusia hari-hari duk makan. Tak habis rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan kata apa? Qalilan ma tashkurun. Tapi sikit saja orang yang bersyukur di atas nikmat itu. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kata olehmu wahai Muhammad, Dialah Allah, Tuhan yang menghambur kamu penuh di atas bumi, dan kepadanya jua dihimpun kamu pada hari kiamat, yakni di padang mahsyar esok ni, kerana nak hisab dan nak memberi balasan. Hidup kita atas dunia ni bukan hidup mati tutup buku dah. Mati itu permulaan kepada kehidupan yang abadi. Maknanya hari ni kalau Allah bagi kat kita umur sampai 100 tahun, 100 tahun tu sikit kalau nak banding dengan hidup pula esok ni. Sebab hidup pula esok ni hidup yang tak ada kesudahan. Ada orang tanya, dia kata hidup yang tak ada kesudahan ni lagu mana nak faham? Adakah benda yang tak habis-habis? Adakah? Ada orang jawab tadi, angka habis dah angka. Lepas 1, 2, lepas 2, 3, 4, 5 sampai 1 juta. Lepas 1 juta habis tak? Tak habis. 1 juta 1, 1 juta 2, 1 juta 3. Ada nak habis ke angka ni? Angka tak habis, orang tak heran pun. Pasal apa yang kehidupan di akhirat tak habis pakai dua heran? Tak tahu. Atas dunia ni dah Tuhan tunjuk satu bukti. Buktinya apa? Angka. Kita hidup atas dunia ni, bodoh-bodoh kita pun tahu kira. Tahu kira macam mana? Orang bagi RM10 dengan orang bagi RM50. Kita kenyeh kat kawah bagi RM50. Tahu kira. Tahu kata 10 tu sikit, tahu kata 50 tu banyak. Manusia ni mengaji sekolah, tak mengaji sekolah, dia tahu kira. Allah bagi benda basic je, hak kira ni. Hang kira tengok, nombor penghabis berapa? Tak ada. Akhir manusia kata infinity. Dia kata infinity ni maksudnya apa? Tak habis. Tak tahu. Kalau kereta tekan saja dia buat gila. Tekan 5 kali 5, 25. Okey, tak apa. 25 kali 100 dapat. 100 kali. Dan dia keluar E. E tu dia tak kepala otak hang. Kenapa aku kira apa? Benda ni bukan boleh kira. Tapi angka tu habis tak habis? Tak habis. Dia ada lagi. Kalkulator pun surrender lah. Kepala otak. Orang tak nak pernah kira sampai macam ni. Raja Sultan Brunei yang kaya-kaya pun boleh duk kira lagi. Ni hang kira apa ni sampai? Tuan-tuan, sikit hari lagi dia panti reka kalkulator, tekan. Dia keluar kepala otak. Dia keluar tu. Dia tak keluar E lah. Sebab E ni pun orang tak faham apa benda. Dia keluar perkataan ni. Baca yang tu, tak kira lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun manusia tak kira, tetapi masih boleh kira kalau nak kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin." Dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu bagi orang yang beriman, bilakah janji bangkit hari kiamat itu? Jika ada kamu itu sebenar pada kata berhimpun di padang mahsyar itu, ni orang kafir. Raja dia tanya. Jari ni. Ada geng-geng wire shot ni duk tanya. Dia tahu, okey, now saya, okeylah, katalah saya terima Allah tu Tuhan. Dia tu boleh buat katalah. Katalah saya terima kata Allah tu Tuhan. Dia kata. Dan yang saya tak faham ni dia dua kata. Dia dengan showmanship dia cukup. Saya tak faham ni dia kata. Okey. Dia okey ni berapa kali. Kita pun nak rimah. Dia nak tanya apa? Okey, maksudnya dia kata okey. Dia dua yang tu. Okey, kita semua ni dia kata makhluk. Okey. Maksud makhluk ni ialah benda yang kena jadi. Kita pun dengar, okey, kita tahu betul. Memang makhluk ni manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam, ni semua makhluk. Makhluk maksudnya benda yang kena cipta. Siapa yang cipta? Yang cipta dia Allah, dipanggil Khaliq. Khaliq maksudnya Tuhan yang mencipta. Okey. Maksudnya dia kata benda-benda ni semua kira barulah. Dia kata. Kita kata ya lah.
Bila Tuhan cipta, baru ada. Okey. Dan Tuhan tu buat apa sebelum dia buat benda? Nak tanya yang tu. Nak tanya yang tu. Dia kata, makna, sebelum Tuhan buat semua ni, sebelum dia buat alam ni, sebelum dia buat manusia bagi duduk, sebelum dia buat, dia buat apa? Masya Allah. Ada tak ada tuan-tuan? Kaki gila, 3 suku, bila tanya benda ni. Nabi abang awal. Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Riwayat kata, wala tafakkaru fi dhatillah. Hang fikir benda hak Tuhan buat atas dunia ni. Hang fikir yang tu. Terus ada fikir pasal Tuhan. None of your business. Jangan kata pergi duk fikir Tuhan buat apa. Hang duk kerja di pejabat, hang boleh tak duk question, tanya bos hang buat apa. Hang duk kerja di pejabat. Kalau kerja dengan kerajaan, bos hang pengarah. Hang boleh tak tengok orang semua masuk ke 8.30, bos main pergi 10. Boleh tak pergi tunggu dekat pintu. Dia sampai kata, bos pergi mana ni? Atas dunia ni, bolehkah kita pergi duk question, pergi duk tanya bos? Bos, pergi 10 pergi mana tadi? Bolehkah kita pergi tanya bos macam tu? Dia tak jawab, dia tengok kita biji mata berkaca. Hang lepas pergi mantau panjang kelentak dia lah. Pergi sana, hampir balik toto main jual di kampung dia lah. Sana senang anak Jemerang pergi nak beli toto, nak balik main jual di kampung, ambil untung RM5 satu toto, hampir. Dah, aku tak boleh tengok muka orang macam. Bos pun hang tak boleh tanya. Kalau hang tanya juga, bos nanti jadi murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Adakah adab kita nak tanya Tuhan dia ada buat apa? Atas dunia pun kita dah faham. Ada benda boleh tanya, ada benda tak boleh tanya. Kenapa kita dengan Allah, kita nak pergi randuk tanya benda-benda macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mai benda-benda ni semua, tafakkaru fi khalqillah. Tuhan kata, fikir tentang makhluk yang aku cipta ni. Apa fikir? Duk tanya Tuhan ni, pasal apa? Dulu betul. Tuhan ni tak boleh ke setahun sekali dia tunjuk muka dia? Otak, kerosot, rosak, ambil macam tu. Dah. Bukankah senang? Dia kata, setahun sekali ambil lah hari raya kan, satu hari dia kata. Malam raya, malam ni dah tak ada tarawih, tak ada apa dah. Bagi tahu berapa tu, Tuhan tunjuk sekali. Bagi semua, betul Tuhan ada. Tak boleh kan macam tu? Kita kata atas dunia ni berapa banyak benda ada. Kita tahu dia ada, tapi kita tak nampak dia. Tuan-tuan, karan ada lah ni. Ada? Mana karan? Tu lampu. Mana karan? Tu kipas. Karan mana? Karan ada dalam wayar tu. Pergi potong tengok. Nampak ada karan? Potong tengok. Ambil pisau potong tengok. Nanti dengan karan habis sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak nampak. Mata kita tengok dia tak nampak. Tapi tanda ada dia, ada tak? Ada. Berapa banyak benda dalam dunia ni menjadi bukti kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dia apa? Manusia. Satu doktor sehat, duk cek orang sakit. Satu orang sakit, nazak nak mati. 2 orang kita duk tengok. Doktor sehat, pakai tes. Dia minta keluarga, minta sign. Dia nak bagi tu hak melambung dada tu. Apa dia panggil? Bubuh tu melambung dada. Nak buh tu kena keluarga sign dulu. Okey? Kita pun sign bagi. Buh melambung pun 3 kali. Dia tak boleh buat apa sampai masa dah. Apa beza kawan yang baru mati ni dengan doktor yang pergi bubuh kat dia tadi tu? Beza dia ni mati. Doktor hidup. Beza dia apa? Beza dia ni dah tak ada roh. Doktor ada roh lagi. Dak roh ni lagu mana? Pasal juga. Dah jawab lagu mana? Saya tak nampak pun tadi dia mati kot. Nampak keluar biru, keluar meleleh kot telinga dia ke? Tak ada. Roh dia ni. Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Tuhan kata, mereka tanya engkau wahai Muhammad tentang roh. Bagi tahu dekat mereka, ini roh urusan Tuhan.
Tuhan tak buka tentang rahsia roh, Tuhan tak buka ke manusia. Kalau mereka tanya engkau, wahai Muhammad, tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi. Kata dekat kawan yang tanya, roh itu kerja aku. Tuhan kata. Maknanya Tuhan tidak bersedia untuk nak share knowledge tentang roh dengan manusia. Maka manusia dibiarkan sampai mati dia, sampai kiamat dunia ni. Manusia tak faham roh ni. Manusia belajarlah ilmu biologi, ilmu perubatan, ilmu sampai tinggi manapun. Manusia tak boleh nak stop roh daripada keluar daripada badan manusia. Tak boleh. Tuhan bagi manusia jadi kaya-kaya ni sampai tak tahu nak abang. Kenduri kahwin anak saja habis 100 juta ringgit. Satu kenduri kahwin anak. Ada orang kaya dalam dunia ni buang 100 juta ringgit untuk kahwin anak seorang. Sampai hari dia nak mati tak? Mati. Dia tak boleh guna kekayaan dia untuk nak stop roh. Jangan bagi keluar pada diri dia. Pasal apa? Pasal roh itu urusan Tuhan. Kalau soal roh tu pun makhluk. Roh pun manusia tak boleh nak meneroka rahsia dia. Bagaimana manusia nak meneroka Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuhan buat benda-benda macam ni nak suruh manusia fikir. Tapi sikit manusia yang boleh fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Qul innamal ilmu indallah." Kata olehmu wahai Muhammad, hanya ilmu itu di sisi Allah. Habis. Tuhan bagi tahu, aku bagi hamba ada ilmu. Hamba boleh belajar satu bidang pergi belajar sampai hamba jadi spesialis, sampai hamba jadi profesor dalam bidang tu. Tetapi bandingan knowledge, ilmu yang hampa ada tentang bidang tu macam ambil satu jarum celup dalam lautan Hindi. Angkat banyak mana lekat ujung jarum tu, banyak itulah ilmu hampa. Ilmu Allah. Lautan Hindi tu ilmu Allah lebih besar pada tu lagi. Takat bila? Kemarin dulu. Bateri black box dah habis lah. Nampak tuan-tuan? Allah doa ajak manusia ni. Allah doa ajak. Pergi hantar kapal laut berapa banyak. Hantarlah kapal terbang yang negara lain tak ada. Amerika saja ada. Hantarlah kapal terbang yang siapa pun tak ada. Britain saja ada. Hantar. Hantarlah spesialis dalam bidang masing-masing. Spesialis dalam bidang ni, dia pakar dalam transponder. Pergi. Dengan duka citanya dimaklumkan bateri black box dah habis dah. Sebarang signal sudah tak dapat dikesan. Nampak? Hang pandai. Hang pakar dalam bidang tu. Hang pergi. Dia sampai satu tahap, habis. Lu nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan saja kalau dia nak tolong, dia boleh bagi tolong. Kalau Allah nak tolong, cari mai, tak tengok-tengok, timbul dekat Selat Melaka. Siapa boleh buat? Siapa boleh kata apa? Satu dunia serbu pergi dekat South Indian Sea. No, satu dunia duduk di sana. Tata-tata dengan kehendak Allah. Timbul di perairan Selat Melaka. Timbul. Kalau Allah nak buat, siapa boleh kata? Timbul. Timbul tak apa. Orang terkejut, pakat pergi. Buka-buka pintu, hidup. 200 orang ni duduk hidup dalam tu. Tuan-tuan percaya tak? Kata kalau Tuhan dia nak bagi jadi lagu tu, dia boleh bagi jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Kalau dia buat macam tu, sikit saja yang akan bersyukur. Sikit saja yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala God is great. Sikit saja. Sebahagian lagi kata apa? Tapi memang bekalan makanan cukup untuk mereka yang dia akan ikut tu. Sememangnya dia kata bekalan makanan yang ada di dalam cukup. Dia kata untuk tempoh masa sebulan memang cukup. Apatah lagi kalau mereka makan biskut seorang sekerat sehari. Cukup. Dia bagi ulasan dia tak mau nak sangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada manusia yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Qul, katakanlah Muhammad, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu hak sebenar itu indallah, dia ada di sisi Allah. Allah bagi kat kita besar ujung jarum celup layar Allah. Itu saja yang ada kat kita. Kita rasa kita cukup hebat.
Ilmu Allah yang sebenar-benarnya manusia tak tahu hebatnya macam mana. Kata olehmu, wahai Muhammad, ilmu itu di sisi Allah yang ketahui tentang masa kiamat dan juga masa nak berimpun di padang mahsyar itu. Tak ada siapa tahu. Ni dalam sikit masa ni, sana sini ustaz duk cerita pasal Dajjal. Ustaz ni duk, abang ni berapa dah ulama dunia, abang kata Dajjal keluar dah. Ustaz ni duk, kira 2-3 hari ni masjid nak panggil ustaz main ceramah pun tajuk Dajjal. Tajuk Dajjal ni boleh tak ustaz, ada kosong dah tarikh sekian-sekian ni, nak minta ustaz cerita pasal Dajjal. Lu nak cerita pasal Dajjal. Baca hadis pula, ada hadis Muslim pula kata tanda kiamat besar yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Sebelum matahari naik kok belah. Sebelum tu semua Dajjal keluar dulu. Maknanya cerita Dajjal keluar ni cerita awal. Dan betul tak ni ulama besar mimpi Dajjal duk kalut dengan Dajjal nak keluar. Ya hang perangai macam Dajjal. Ya Allahu Akbar. Tak apalah, Dajjal itu tanda alamat besar, alamatul kubra. Di antara tanda-tanda alamat besar nak jadi kiamat. Ya hang perangai duk perangai Dajjal lagi. Tak berubah-ubah ni apa kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa innama ana nadhirum mubin. Dan hanya sahaja kerja aku, yakni Nabi SAW itu ialah menakuti yang nyata. Kerja Nabi dia apa dia? Bagi orang takut kepada Allah. Itu kerja Nabi. Dia main baca ayat Quran, cerita, kalau sekiranya hampa taat, ini janji syurga. Kalau hampa engkar, ini akibat dia neraka. Nabi cerita kesudahan dalam neraka macam mana. Kerja Nabi ini ialah nak bagi satu peringatan yang nyata kepada manusia. Siapa ikut diberi syurga dan siapa yang tidak ikut diberi neraka. Firman Allah, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka tak kala datang kiamat dan lihat mereka itu akan azab pada hari kiamat itu secara hampir dan dekat. Nescaya hitam muka segala orang yang kafir itu kerana takut azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca hadis cerita tentang Abu Jahal. Challenge Nabi SAW, challenge Nabi minta supaya kalau betul hang Nabi dan betul Quran yang handuk baca ni Tuhan hang hantar mai, kalau betul suruh Tuhan hang buat turun mai batu daripada langit timpa kami. Tengok dalam hadis Bukhari riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, qala Abu Jahlin, Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtar 'alaina hijaratan minas sama'. Abu Jahal pergi jumpa Nabi Muhammad depan-depan, dia jengkai muka Nabi Muhammad, dia kata Allahumma, dia kata demi Allah. Tapi yang dulu pun sumpah demi Allah juga. Dia kata Allahumma, demi Allah, in kana hadha huwa al-haq min 'indik, kalaulah betul ni hang duk baca kata Quran, kalau betul Quran ni mai daripada Tuhan hang, fa amtir 'alaina hijaratan minas sama', buat turun mai batu daripada langit, turun mai atas kepala kami. Awitina bi'azabin alim, ataupun lah macam ni suruh Tuhan hang bawa mai azab hak paling dahsyatnya kena ke kami. Ada tak ada orang ini cakap macam tu? Ada, tuan-tuan. Dia tak mau pakai hadis, dia tolak hadis, dia tolak apa, dia kata saya tak kira, saya tetap dengan pendirian saya. Saya akan terus pegang dengan pendirian ini sampai saya mati, sampai saya jumpa Tuhan esok ni. Dan kalau sekiranya Tuhan tanya saya lepas mati esok ni, saya akan cakap macam ni juga, kata saya tak terima hadis. Dan kalau sekiranya Tuhan putuskan kata apa yang saya kata ni tak betul, Tuhan nak buh saya dalam neraka, saya terima, saya tak ada masalah. Kita tengok serang belum ni.
Rupanya Abu Jahal cakap dah dulu ni. Abu Jahal pergi jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad, ni punca apa Abu Jahal? Ni punca sama lah. Tak percaya Nabi. Zaman lah tak percaya hadis Nabi. Dia sama aja. Modus operandi dia sama. Hakikatnya apa dia? Dia tak boleh nak terima Nabi. Abu Jahal tak boleh terima Nabi. Orang hari ini tak boleh terima hadis Nabi. Ada alasan-alasan masing-masing. Tapi pokok pangkalnya itu yang mereka tak terima. Abu Jahal kata dekat Nabi, dia kata, Muhammad lah macam ni lah. Cut short the story. We cut short the story. Sudah panjang-panjang ni semua, repet-repet tak mau. Kita potong cerita macam ni lah. Kalau hang betul, habis abang kat Tuhan hang, buat turun main hujan batu kat kami. Tak ada pun pergi abang kat Tuhan, buat main satu azab yang tak pernah kena atas muka bumi ni, bagi main kat kami. Kalau betul Tuhan hang boleh buat macam tu, kami percaya. Nampak tuan-tuan? Berlaku pada zaman Nabi SAW. Qala Nabi SAW, bila dia hidup cakap lagu tu, fanazalat, Allah turun ayat Quran, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Tuhan kata, Allah tidak akan turun azab selagi mana Nabi itu ada. Rupanya Nabi itu menjadi penghalang kepada turun azab. Patut-patutnya apa? Bila dia cabar aja, turun terus. Tapi Tuhan jawab elok-elok. Tuhan kata, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turun azab. Walaupun mereka minta, mereka cabar Tuhan, suruh buat turun azab, Tuhan kata Allah tak akan buat turun azab selagi mana wa anta fihim, selagi mana engkau Muhammad duduk dengan mereka. Kalau Allah buat turun azab, dengan Nabi kena sekali. Kerana ada Nabi, Allah hul dulu azab. Pasal apa? Kerana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duk kata lah ni lah, kita baca hadis kursi. Kan? Falaula masyayikhu ruk'a. Satu riwayat lain dia kata, falaula syuyukhun ruk'a wa atfalun rudda wa bahaimu rudda. Kalaulah tidak kerana ada syuyukh, ada orang tua-tua ruk'a yang duk rokok semayang. Kalaulah tak kerana tu, Tuhan kata, pukul 5:30 ada orang tua-tua umur 50, 60, 65 duk keluar pergi masjid semayang. Wasyababun khusya', kalau tidaklah kerana ada lagi dalam dunia ni syabab, anak-anak muda yang khusya', yang khusyuk hati bila beribadah. Wa atfalun rudda', kalau tidak kerana ada atfal, ada bayi, baby kecil-kecil yang duk menyusu susu ibu, tak tahu apa. Wa bahaimu rudda', kalau tidak kerana dalam dunia ni ada bahaim, ada menatang ternakan yang gemuk-gemuk. La ja'altu samaa'a min fawqikum hadida. Tuhan kata, lama dah aku jadikan langit ni besi. Tuhan kata, kalau tak kerana tengok ni golongan-golongan ini, aku dah ubah dah langit yang apa duk nampak tu, aku tukar bagi jadi besi. Supaya hampa kena azab atas derhaka hampa kepada aku. Tapi Tuhan kata, aku tangguh dulu azab ni. Pasal apa? Pasal tengok ini golongan-golongan yang disebutkan tadi. Tuhan kata, aku tangguh dulu azab aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata dekat Nabi, selagi engkau duk ada, selagi itulah aku tidak turun azab kepada umat engkau yang duk ada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemarau salah satu daripada tanda murka Allah. Kemarau salah satu daripada tanda murka Allah. Banjir besar adalah satu daripada tanda murka Allah. Bila dia main cuaca jadi gila, jadi tak menentu. Dia main hujan sampai banjir habis, 1 tahun tenggelam. Bila dia main kemarau sampai setitik air hujan dia tak bagi turun. Ketahuilah bahawa Allah tengah murka kepada hamba dia pada ketika itu. Ambil faham, muhasabah, pembetul mana silap, supaya kemurkaan Allah itu reda segera.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka tak kala mai kiamat, lihat sahaja mereka akan azab hari kiamat itu secara hampir dan dekat. Nasai hitam muka mereka ini, yakni segala kafir ni, kerana takut dengan azab Allah. Duk cabar, duk minta ni bawa mai azab, bawa mai. Bila mai hari kiamat esok, pucat biru muka orang-orang yang cakap besar ni. Dia melihat satu benda yang luar jangka. Hari ni ada orang duk buat filem kan, duk tunjuk yang kata tanda kiamat ni. Tuan-tuan, dosa banyak lah, dosa banyak. Tuhan bagi ayat Allah temuk naik sudah. Geluk kita, saya abang di kuliah masjid mana-mana, dunia, bumi kita duduk ni 2/3 ayat. 1/3 je darat. Okey. Tu saya buat guruh, kilat, hujan batu, hujan api ni tak payah. Tuhan bagi ayat Allah overflow ya, sudah. Ayat Allah. Dua elok-elok ni tahu-tahu dia overflow. Tuan-tuan, tsunami nak jadi apa itu? Sebelum dia temu ayat naik atas darat ni, dia sedut dulu. Sahabat-sahabat kita yang duduk belah kondo-kondo mewah di tepi Batu Feringgi, apa tepi laut Batu Feringgi, apa semua cerita kat saya. Masya Allah Ustaz, saya balik kerja, dia kata ada di balkoni rumah. Dia kata, sajalah, balik lu tu tengok laut, dia buat cucuk apa tu. Tahu nampak macam laut ni macam nyawa, macam napas. Ayat lagu biasa kita tahu hari tu dia macam tu. Dia kata tahu dia sejak terus sejak pergi sampai tengok. Dia kata dia bangkit berdiri duk tengok. Tahu dia mai balik macam dia lepas napas dia. Dia mai balik tu habis. Dia kaut habis duduk dari pantai ni. Dia naik pergi sampai parking kereta di bawah kondominium yang di atas tu. Dia naik pergi sampai ke situ. Tuan-tuan, kalau Tuhan buat macam tu di seluruh dunia, dia bagi temuk ayat Allah. Ahli-ahli yang pakar-pakar dalam bidang kajian dasar laut, apa nak hurai macam mana, apa punya pasal? Apa nak abang kata ni kerak bumi apakah, dia berselisih, dia rapat, dia itu apa punya pasal? Yang pentingnya Tuhan bagi ayat Allah naik. Musnah alam ini. Tak payah buat bagi teruk-teruk, tak payah hantar burung Garuda bawa batu besar-besar bukit bendera mai dulu kata tak payah. Bagi temu ayat Allah saja. Demikian Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya. Kalau dia nak bertindak, anytime dia boleh bertindak. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, dia bagi time kat kita. Bagi kod tempoh masa lagi seminggu, lagi sebulan, lagi setahun, ada manusia yang teringat nak bertobat daripada dosa dan kesalahan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Dan dikata bagi mereka itu oleh pegawai neraka, inilah yang ada kamu dakwa tiada bangkit hari kiamat itu. Bila Tuhan bagi jadi saja kiamat ni apa saja jadi, pegawai neraka kata apa? Nah, inilah benda yang hampa duk tak percaya dulu ni. Hampa tak percaya kata hari kiamat ni akan jadi. Hampa tak percaya kata Allah akan jadikan satu hari kemusnahan alam. Hampa tak percaya, ini dah jadi. Apa hampa nak kata? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu kawan saya, dia bukan Islam. Apa benda dia fikir tak tahu. Satu hari telefon duk sembang, dia kata, Ustaz, dia kata, dia kata lagi satu kali hidup saya tak mau jadi orang lah. Boleh cakap dulu tu. Dia macam mana kata? Dah, dia kata lagi satu kali hidup saya mau minta sama Tuhan tak mau jadi orang. Weh. Saya kata, wah percaya juga lah. Kata, mesti. Dia kata, mesti. Kita ini kira first round punya hidup. Nanti sana ada lagi satu roundnya. Dia satu kitab mana dia tengok. Dia ada percaya tu. Dia sana ada satu round. Tapi saya, dia kata itu jam, saya tak mau jadi orang. Semua slow talk sama Tuhan. Slow talk.
Saya mau slow talk sama Tuhan. Saya tahu, okay, you nak jadi apa? Kalau you hidup lagi sekali, you nak jadi apa? Saya ingat saya mau jadi nyamuk lah, dia kata. Apa orang yang minta nyamuk, minta yang lain. Dah lah, dia kata nyamuk senang lah, kecil punya barang saja, senang. Jadi you kalau mau kawan sama saya, you tak boleh jadi nyamuk. Sebab dalam syurga nyamuk tak ada, dia kata. Betul kan, dia kata? Betul, dia kata syurga nyamuk tak ada. Syurga kalau duduk, apa pun tak ada, nyamuk tak ada, apa ini semua karut-karut punya binatang tak ada. Oh. Tapi dia kata, saya kalau ada pun, ustaz punya darah saya tak risau juga. Saya tak ada yang merepek lah. Tembak berdalai tu. Nak apa tuan-tuan? Ada kepercayaan tu pada orang yang... Ada. Dia ada kepercayaan tu. Dia kata nak hidup balik esok. Tapi dia merepek lah. Dia merepek. Dia ini nyamuk. Dia tak mau nak hisap darah kita. Kumpul lagi riset sekali. Orang tak kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tak tuan-tuan? Manusia ni kadang dia fikir. Sebab benda ni logik. Pasal apa kata logik tuan-tuan? Menasabahkah Tuhan? Dia agama apa pun kata ada Tuhan. Cuma dengan pahaman masing-masing. Okey. Menasabah tak tuan-tuan? Tuhan buat dunia ni. Lepas itu Tuhan tak adakan satu hari untuk balas. Orang baik, balasan baik. Orang jahat, balas hukuman. Menasabah tak benda ni? Manusia mati dalam keadaan kena layar lagu tu ya? Tak boleh. Dia mesti kena ada satu hari yang Tuhan nak bagi puas hati semua orang. Orang baik, Tuhan akan reward dia. Bagi syurga. Orang jahat, Tuhan akan punish dia. Bagi neraka. Baru manusia puas hati. Selagi mana tidak ada hari pembalasan, manusia tak puas hati. Saya dulu keluar malam Jumaat cerita apa? Main tu cerita apa? Misteri Nusantara apa? Tu semua tu cerita apa? Cerita roh tak tenang. Roh tak tenang. Satu perempuan sega, semua orang pakai berkenan kat dia. Akhirnya dia pilih seorang untuk jadi laki dia. Hal laki-laki lain tak puas hati, bunuh dia. Dia mati kena bunuh. Dia mati tak tenang. Dia tak tenteram. Malah jemaah dia bangkit. Kalau ikut drama tu lah. Malah jemaah dia bangkit. Bangkit berapa? Bangkit lebih tayang kot tingkap gitu ya. Kawan hak bunuh dia ni nak tidur, tuan-tuan nampak lintai kot tingkap dulu tu. Baik. Dia kata, biar betul. Pergi tutup pintu kunci. Tarikkan selimut lagu takut. Takut paling dia kan duduk tidur sebelah dia balik. Gambar ni semua nak habang apa kat kita? Dia merepek. Gambar tu merepek. Tapi dia nak habang kata, orang yang dibunuh secara zalim, dia tak puas hati. Maka dia jadi hantu. Allah Subhanahu wa ta'ala buat dunia ni. Dalam dunia ni mana ada keadilan tuan-tuan? Mana ada keadilan? Dalam dunia ni mana ada keadilan? Tidak semua orang mendapat hak dia secara adil. Tak semua orang. Dia adalah susah, miskin, bawa kereta terberat sikit. Kena speed trap RM300. Orang kaya, duit banyak, juta-juta duduk dalam bank, kena speed trap, dia kena kawan, tak kena bayar apa. Patut dah, kawan ni dah dia susah, miskin, dia kena bayar. Kawan tu kaya, tak kena. Mana ada keadilan? Orang kan tak puas hati. Orang dah kaya, orang dapat ni. Dia jadi orang besar, dia gaji besar, rotek tak kena bayar. Yang kita susah duk cari duit dengan rotek lagi, dengan income tax, dengan tax tu, dengan tax ni, semua nak kena. Jadi mana ada kepuasan, mana ada orang rasa dia tidak mendapat keadilan tu. Maka perlu ada hari pembalasan. Allah akan balas balik. Siapa yang betul-betul, dia akan dapat balasan baik. Siapa yang sebenarnya jahat tapi atas dunia nampak macam betul, hari akhirat dia akan terima balasan daripada kejahatan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan kerana tu, orang bukan Islam boleh percaya benda ni. Dia percaya, kata mati esok nak kena hidup balik, itu jam Tuhan nanti tengok semua. Dia kata, saya itu jam minta jadi nyamuk saja. Dia kata,
Tuan-tuan, nyamuk ke apa ke tak kira. Settle dulu. Hadis dunia punya hal apa cerita semua settle dulu. Lepas tu nak pergi jadi kora-kora ke, nak pergi jadi labi-labi ke, Tuhan punya pasal. Lepas tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni betapa Allah akan menentukan setiap orang mendapat keadilan dia di hari akhirat esok. Firman Allah, "Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim." Kata olehmu ya Muhammad, khabar oleh kamu wahai orang kafir kepada aku, jika dibinasa akan daku dan orang-orang mukmin semua sekali, ataupun dirahmat akan kami semua, maka siapa yang dapat pelihara segala orang kafir daripada azab Allah yang sangat sakit pada hari kiamat itu. Nabi Muhammad kata, hampa lah tak puas hati dengan aku. Aku Nabi Muhammad, aku bawa Islam, hampa tak puas hati. Hampa kata aku pecah belah masyarakat. Selama ni masyarakat bersatu padu menyembah tokoh. Bersatu padu menyembah tokoh. Nabi Muhammad mai, dia pecah belah masyarakat yang sembah tokoh ni, dia ajak sembah Allah. Mata kasar nampak pecah belah. Kita selama ni bersatu menyembah tokoh. Tiba-tiba dia mai, dia pecah kita daripada bersatu sembah tokoh, dia pecah, suruh pergi sembah Allah. Muhammad, engkau memecah belahkan masyarakat. Hang ni tak guna. Allah suruh Nabi Muhammad kata dekat mereka, okey, kalau dah Allah bagi aku, Nabi Muhammad dan orang Islam semua bagi mati, tinggal hampa saja atas dunia ni, hampa selamat ke daripada kena neraka di hari akhirat esok? Tanya mereka. Kalau kami tak ada, hampa masuk syurga ke? Tak juga. Masuk syurga ni bukan kerana kami ada, kami tak ada. Masuk syurga ni kalau hang ikut perintah Allah, hang masuk syurga. Kalau hang tak ikut perintah Allah, hang masuk neraka. Syurga neraka ni tak kena mengena dengan kami ada, kami tak ada. Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad kata macam tu. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kata olehmu ya Muhammad, iaitu Tuhan yang aku seru kamu kepada sembahnya itu, nama Tuhan itu ialah Ar-Rahman. Allah suruh Nabi Muhammad dihabaq dekat kafir musyrikin, Tuhan yang kami sembah nama dia Ar-Rahman. Dan kami beriman dengan Tuhan Ar-Rahman itu. Dan atasnya kami bergantung dan kami serah diri. Tuhan kami Allah, Tuhan Ar-Rahman. Kami bukan sahaja, segala jiwa raga nyawa kami untuk dia. Kami apa pun kami serah dekat dia. Dia kata apa, kami akan buat. Itu Tuhan kami. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Maka lagi kamu tahu, wahai segala kafir, yakni ketika lihat azab itu, siapa yang nyata sesat daripada jalan agama Allah, iaitu kamukah yang sesat ataupun kami yang sesat. Tak apalah, kadang-kadang kita berhujah ni pun tak ada penghujung. Kalau bukan semua manusia berhujah nak cari kebenaran. Ada orang dia berhujah tapi dia nak menang. Susah. Kalau dia nak cari kebenaran tak apa, dia nak menang. Dari segi hujah ilmu ni dia kalah dah, tapi dia tetap dengan pendirian dia. Orang macam ni hujah pun buang masa. Dan sebenarnya ramai orang macam ni dalam dunia. Ramai. Dia pusing buat tu, dia pusing buat ni, dia pusing buat tu, dia pusing. Dia kata rambut bukan aurat. Dia kata rambut bukan aurat. Dia kata cuba bawa main ayat Quran yang kata rambut tu aurat. Dia kata, orang baca ayat Quran surah An-Nur, cerita tentang Allah perintah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah kamu melapuhkan tudung sehingga menutupi dada-dada kamu. Perintah kepada orang perempuan. Dia kata itu suruh tutup dada, bukan suruh tutup rambut. Dia pikir tu. No, perkataan dalam Quran tu wal yadribna bi khumurihinna. Khumurihinna daripada kata khimar. Khimar ni maksud dia apa? Khimar ni maksud kain yang menutup rambut. Itu maksud perkataan khimar. Dan hendaklah kamu melabuhkan kain yang menutup rambut itu sehingga tutup dada. Dah, dia nak perkataan rambut. Mana rambut? Rambut tu mana Tuhan tak sebut.
Yang kata tudung kepala tu tudung rambut lah. Dah rambut lagu ni nak pergi bahang dia tuan. Tiang ni pun tak cukup besar ni, kalau nak tabur belakang dia ni tak cukup besar, dia kena cari hak besar lagi. Maksudnya dia bukan nak cari kebenaran. Dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak bagi kerosan. Kalau kena hati duk cakap dengan dia tu pun longgar juga. Bila dia duk gasak-gasak dia kata, mata duk kelipok-kelipok. Balik-balik dia kata betul juga dia kata. Dia pula dah menjadi terpengaruh dengan hati macam ni. Jadi kadang-kadang hujah ni, kadang-kadang kalau berhujah dengan orang yang tidak ada ilmu, lebih baik tak usah hujah. Sebab dia akan melelong. Dia akan melelong, dia akan pergi habis randuk semua sampai akhirnya benda tu tak membawa natijah. Kita berhujah dengan orang yang ada ilmu, baru boleh sembang. Dia nak mempertikaikan hadis. Dia nak mempertikaikan tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Dia nak persoalkan betulkah Abu Hurairah sebut macam ni? Baik, orang yang mengambil benda ni daripada Abu Hurairah, adakah dia sure Abu Hurairah tu hafal word by word daripada yang Nabi kata? Dia duduk sembang benda macam tu. Kita kata dekat dia, hang percaya tak kata dalam dunia ni ada orang, bukan semua orang, ada orang yang boleh hafal Quran 30 juzuk. Ada yang tu lain tak? Mana boleh lain? Nak banding dengan hang. Hang boleh tak hafal Yasin? Tanya Yasin sudah dah, jangan tanya 30 juzuk. Hang boleh tak boleh hafal Yasin? Yasin pun hang tak boleh hafal. Tapi ada orang boleh hafal 30 juzuk. Kalau kata Abu Hurairah tu, dia bukan macam hafal Quran 30 juzuk tu. Dia lebih hebat daripada orang yang kita tengok hari ni boleh hafal 30 juzuk Quran. Hebat dia ni, lebih lagi. Macam mana hebat orang boleh hafal 30 juzuk Quran berbanding dengan kita, macam itulah lebih hebatnya Abu Hurairah daripada orang yang boleh hafal 30 juzuk Quran itu. Entah dah ada ulama besar di negeri Arab, di Timur Tengah dan sebahagian dah ada di India. Tuan-tuan, maulana besar di India ni, depa Quran 30 juzuk ni umur 10 tahun dah hafal. Hari ni umur depa 60, 65 tuan-tuan, hadis Nabi depa boleh hafal sampai 10,000 hadis. Depa boleh hafal. Dan tiap-tiap kali apabila mereka petik hadis, mereka baca bukan sahaja an Abi Hurairah. No, sampai ke generasi ke berapa no. An siapa, baru baca matan hadis. Dan dia ingat tu bukan satu hadis. Dia ingat 1000 hadis. Dia ingat macam tu. Ada orang macam tu sampai hari ini. Apatah lagi mereka yang kata generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ingat sungguh, tuan-tuan. Dia ingat sungguh. Ni anak-anak kita yang pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di Jordan, yang kata profesor yang mengajar di Al-Azhar ni, yang kata profesor, dia panggil ustaz. Sana kalau ustaz itu profesor. Yang ada title PhD, doktor, profesor di Universiti Al-Azhar ni, mengajar kitab ni, tak tengok kitab, tapi dia punya syarah tu sebiji-sebiji macam dalam kitab. Kalau budak-budak ada kitab ni boleh buka ni, tajuk dia nak cakap ni, dia boleh hafal tu, sepatah-sepatah perkataan dalam kitab tu, dia boleh hafal. Tengok, Masya Allah, budak-budak ada mengaji ni, Masya Allah. Ni bukan Quran ni, bukan hadis. Isi kitab tu dia boleh hafal, word by word. Manusia yang Allah bagi hati terang, memang terang sungguh hati mereka ni. Hadis yang kita duk baca hari ni, yang kata As-Sahihain, Bukhari Muslim, yang kata Sahih Bukhari, yang kata Sahih Muslim, yang kata Sunan Sittah, yang kata Sunan Tis'ah ni adalah himpunan hadis-hadis yang telah dicek dan disemak secara muktamad dan disahkan statusnya hadis itu sahih ataupun tidak. Dah orang buat dah dulu ni. Orang yang buat ni adalah orang yang hebat-hebat. Bukan level kita nak pergi petikai benda tu hari ni. Bukan level kita. Level orang yang nak menentukan hadis itu hadis sahih, level mereka ni tuan-tuan, Masya Allah. Kita hari ni boleh tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun kita rasa hebat tak? Ulama hadis bukan bandingan dia. Mereka jauh lebih hebat daripada dia. Kita hari ni tengok doktor-doktor, profesor-profesor yang masih ada
di universiti-universiti yang ada pada hari ini. Kita tengok tu kita rasa hebat dah. Oh, bukan bandingan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Benda ni kalau nak terang dekat orang yang tak faham benda ni, buang masa. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah Muhammad, Allah Tuhan kami itu adalah Tuhan Ar-Rahman. Kami beriman dengan Dia dan kami bertawakal kepada Dia. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Esok hari akhirat kita akan tahu siapa betul-betul dan siapa yang betul-betul sesat. Akhirat esok kita nanti tahu. Firman Allah, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Yang ni Tuhan bagi last sekali. Dia katakanlah olehmu wahai Muhammad, khabar olehmu akan daku. Jika jadi telaga kamu kering airnya, maka siapa yang boleh mendatangkan akan kamu dengan air yang boleh penuhkan telaga itu? Tiada seorang pun yang boleh turunkan hujan lain daripada Allah. Ni kita dah kenal dah ni. Tuhan kata apa? Kalau aku bagi kemarau sampai telaga tak ada air, apa boleh tak bagi tahu siapa boleh bagi buah main air selain daripada aku? Mati akal tu tuan. Belanja duit ni 100,000 nak buat pembenihan awan, nak bagi main hujan. Tak hujan. Macam-macam usaha pergi buat, kau tu buat dam, buat empangan besar. Dengan tujuan apa? Kalau kemarau, air daripada empangan ni boleh sara kita di waktu kemarau. Empangan pun kering, hujan tak turun. Jam. Tak tahu nak fikir macam mana. Keluar dalam TV. Semua masjid dan surau diarahkan mengadakan sembahyang istisqa. Minta turun hujan. Itu surrender tu, surrender. Habislah, tak boleh buat apa dah. Semua masjid dan surau diminta supaya mengadakan salat istisqa. Minta turun hujan. Maksudnya apa? Usaha kita semua tak membuahkan hasil. Maksudnya apa? Akhirnya manusia tahu yang buat main hujan ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dalam surah Al-Mulk ayat akhir Tuhan kata, "Qul," katakanlah Muhammad, "ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah olehmu wahai Muhammad dekat depa kafir ni, bagi tahu mai dekat aku, jika Allah jadikan telaga kamu kering, tidak ada air, siapa yang boleh buat mai air dan memenuhi telaga kamu itu? Tidak ada seorang pun yang boleh buat main air melainkan Allah. Dan dia kata sunat dibaca mengiringi dengan ayat ini, Allah Rabbul Alamin. Dia kata dalam semayang ataupun di luar semayang. Jadi tidak ada hadis yang sahih. Jadi kita kalau orang baca surah Al-Mulk, last sekali kita nak kata Allahu Rabbul Alamin tu tak berani. Pasal apa? Takut dia menjadi kalam yang ajnabi, yang membawa kepada batal sembahyang. Jadi kau nak kata aku kata dalam hati sahaja. Sama macam surah At-Tin, last sekali dia kata apa? Alaysallahu biahkamil hakimin. Kan? Baca-baca, dia tulis dalam kitab kuning ni, dia kata apa? Kata, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan kami atas ayat tu kata tu, kami menjadi saksi. Tidak disabitkan daripada hadis yang kuat. Jadi kalau nak kata takut sekali lagi jadi kita ni bercakap dalam semayang. Takut membatalkan semayang. Jadi ingat dalam hati sudah. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Begitu aja. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok surah Nun Makkiyah. Surah Nun Makkiyah ni tuan-tuan, dia akan main cerita tentang perintah Allah hari ni hari bulan 14, bulan 4 tu 14 oh. Jangan biru tikam nama apa tu. 14 bulan 4 tu 14. Dalam surah Nun tuan-tuan, dia akan main cerita tentang larangan kita bertoleransi dalam agama dengan orang kafir.
Jadi kita nak kena tahu dekat mana boleh, dekat mana tak boleh. Okey. Toleransi ni maksudnya apa? Toleransi. Dekat mana kita dengan orang kafir ni boleh tak boleh tu dekat mana? Boleh tak boleh oleh kerana dia kawan baik kita. Yang kata orang bukan Islam ni dia Kristian ke, dia Buddhis ke, dia Hindu ke, dia apa agama ke, dia kawan baik dengan kita. Boleh tak boleh? Bila mai hari kebesaran dia, kita pergi sembahyang di tokong dia. Ataupun kita tak pergi sembahyang di tokong dia pun, kita pergi makan kenduri dia buat di tokong dia. Boleh tak boleh? Pasal apa? Bila mai raya kita, dia duduk mai makan di masjid kita. Jadi boleh tak boleh esok raya dia, kita pergi makan di tokong dia. Itu. Adakah tolak ansur ataupun toleransi dalam agama ni sampai ke tahap tu? Adakah macam tu? Okey. Jadi kita kerja di satu syarikat yang bos syarikat tu katalah orang Kristian. Katalah orang Kristian. Dia ada hujung tahun, dia ada annual dinner. Annual dinner. Hujung tahun makan tahunan. Okey. Dalam annual dinner, dia bagi arak. Suruh minum. Boleh tak boleh kita dengan kerana dia bos kita, dia duduk kawan dengan kita lama, kita pun kena segala akhirat. Kan? Pasal apa? Pasal dia kata, hang pergi umrah, hang balik mai yang zam-zam aku minum. Takkan dia kata, ni bulldog ni hang tak boleh rasa segelas. Kita pun kata, tak apalah, apa mau kira, kita kawan, samsiong. Samsiong. Tak pun kena segelas. Adakah boleh macam tu? Ataupun kita duduk berkawan dengan dia, dia orang bukan Islam, lepas tu dia ajak kita pergi berjalan di mana-mana ke apa ke. Dia kata, ini hang punya bini tu buat pakai tudung macam ni, dia kata tak sporting lah. Dia kata, lah tak apa, ini kita bukan duduk Malaysia, kita main melancong di New Zealand, apa salahnya buka tudung? Boleh tak boleh? Toleransi. Okeylah, tak apa, sini buka tudung. Adakah Islam membenarkan macam tu? Setakat mana toleransi? Saya ada pula seorang hantar SMS, kata, Ustaz, rakan sekerja dengan saya, dia agama Kristian. Bapa dia mati. Kami buat kutipan derma untuk nak meringankan beban keluarga dia kerana kematian bapa dia. Boleh tak boleh? Adakah itu boleh? Ini dia nak bincang benda ni. Jadi dia ada benda boleh, ada benda tak boleh. Okey? Ada kata, Ustaz nak tanya, ni rakan sekerja di pejabat saya, rakan tu mati, dia kata. Jadi kami di pejabat ni, dia persediakan bas untuk nak pergi ziarah kawan yang mati ni. Sedangkan dia bukan orang Islam. Boleh tak boleh nak pergi ziarah orang mati? Itu pun persoalan macam ni, tuan-tuan. Kadang-kadang dia jadi masalah dalam masyarakat, khususnya kita di Malaysia yang hidup bercampur ni, yang ratio Islam bukan Islam sudah nak sama lah ni. Hampir-hampir lah ni. Islam hampir 50%, mereka pun hampir 50%. Jadi kita duduk dalam masyarakat macam ni lah ni. Kan? Boleh tak boleh? Nampak? Nak kutip derma, nak bantu keluarga dia, boleh tak boleh? Nak pergi ziarah dia mati, boleh tak boleh? Ustaz, kawan saya, dia agama Kristian. Masa raya hari tu dia main rumah saya, hari raya, main beraya. Ni dia punya Christmas, boleh tak boleh saya pergi? Tanya. Ustaz, kau banyak persoalan, tuan-tuan. Surah Nun Makkiyah, dia main bincang tentang benda ni. Kita nak kena tahu sempadan tu. Takat mana kita boleh, takat mana tak boleh. Dan macam mana kita nak fahamkan dia. Kita nak fahamkan dia. Kalau dia tak faham, dia kira satu, dua, dia kira macam tu. Raya hang aku pi, raya aku hang kena mai. Dia kira begitu. Kan? Kita nak kena fahamkan dia macam mana. Okey, aku nak beritahu ke hang, raya Cina tak apa. Pasal raya Cina bukan raya agama. Itu hari kebesaran bangsa. Dia tak melibatkan soal kepercayaan akidah agama. Tak ada. Okey, aku boleh pergi. Tapi bila mai hak sambutan jenis agama ni, dia mai apa ni musim makan sayur ke apa, dia duk ajak kita pergi makan sayur di rumah dia apa. Kita tanya dia ni makan sayur ni kira macam mana? Dia kata ini kira duk cerita tu nampak macam agama punya hal. Kita kena beritahu kat dia. Kata aku orang Islam, kalau aku tak pergi bukan makna aku nak putus kawan. Tapi agama aku benar takat ni aja. Takat ni tak boleh. Oh, dia kata kalau macam tu esok apa raya aku tak hobi. Tak hobi pun tak apa, selamat ketupat aku pergi orang ni. Tak ada masalah.
Tak ada masalah. Bukan kata esok ni kan aku tak pilih, hang tak mai aku nak jadi kecil hati apa tak ada. Hang tak mai aku bagi orang lain makan. Dia kata apa punya kawan macam ni? Bagus hang ada kawan macam ni kata. Aku nak kena beritahu kang tak kat mana tu sempadan. Tapi depa ni tuan-tuan biasanya apabila kita jelaskan dekat depa bagi dia nampak, tak ada masalah. Masalah kita tak jelas. Kita nak bagi jelas dekat dia. Okey, kita punya kawan ni border dia. Aku tak lebih daripada sempadan ni. Pasal itu sudah jadi hal agama. Aku pun tak nak paksa hang main masuk agama aku. Aku pun tak mau nak jadi benda-benda macam-macam ni semua sampai nak merosak agama aku tak mau. Nampak tak? Nak kena clear benda ni. Ni 2-3 hari ni isu pula satu perempuan anak suami kidnap anak dia, bawa balik, yang mahkamah ni putih lagu ni, yang mahkamah ni. Benda ni tak akan selesai, tuan-tuan. Dalam Malaysia ni benda macam ni tak akan selesai. Konflik ni akan ada sentiasa. Cuma penjelasan itu perlu. Penjelasan itu perlu. Mudah-mudahan apabila penjelasan ini dapat menjelaskan kepada semua orang jelas tentang benda ni, tak ada masalah dah. Dia faham dah. Daripada awal dia dah faham. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyelesaikan banyak masalah sebenarnya. Kalau kita tak ada ilmu, banyak masalah akan main kat kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.